Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara memilih bib shot yang terbaik dan sesuai untuk anda. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Untuk newbie, memilih bib shot adalah sangat-sangat penting. Saya juga pernah menjadi newbie seperti anda, di mana saya telah mencuba berpuluh-puluh bib shot dan banyak juga wang yang telah saya laburkan untuk memilih ataupun mendapat bib shot yang sesuai dan terbaik untuk saya. Semestinya antara cabaran-cabaran ialah di mana kita ingin berkayuh jauh, kita ingin menikmati pemandangan. Jadi bila kita berkayuh tu, kita hendaklah gembira, okey? Punggung kita gembira, bontot kita gembira dan hati kita juga gembira. Dan begitu juga dengan perlumbaan. Bila kita berlumba tu, kita nak pastikan bahawa segala masalah-masalah yang berkaitan dengan bib shot ini tidak berlaku supaya kita dapat menumpukan perhatian kita kepada perlumbaan. Jadi, bagaimanakah cara untuk memilih bib shot yang terbaik dan sesuai untuk anda? Ini adalah tip saya sepanjang pengalaman saya berkayuh dan semestinya ia adalah pendapat saya saja. Jadi anda dapat pelajari bukan saja daripada maklumat yang saya akan kongsikan dan juga kesilapan yang telah saya buat supaya anda tidak mengulanginya. Jadi sudah bersedia? Apa lagi? Jadi pertama sekali kita kena tahu apakah cabaran dan punca-punca bagaimanakah kesakitan pelana ataupun saddle soreness ni berlaku dan bagaimanakah di mana bib shot ni jika anda tersalah pilih mengakibatkan masalah besar kerana anda ingin berkayuh pada waktu yang lama kan. Jadi anda ingin enjoy, anda ingin menikmati kayuhan anda, tetapi ada juga bib shot yang tidak sesuai untuk anda mengakibatkan anda mengalami kesakitan dan ada yang merana sepanjang kayuhan anda dan ada yang merasakan seperti disula kan, dan banyak lagi keluhan tentang bib shot ini. Jadi moga video ini dapat memberikan anda manfaat dan anda akan dapat memilih satu-satunya bib shot yang sesuai untuk anda. Baiklah, pertama sekali ialah kita kena tahu apakah punca-punca berlakunya masalah dengan bib shot ini. Jadi bib shot ni pertama sekali ialah masalah tentang geseran ataupun dalam English dipanggil shuffing. Anda bayangkan di mana bila anda berkayuh memang beribu-ribu pergerakan telah berlaku, terutamanya di mana kulit anda bergeser dengan permukaan bib shot anda. Jadi adalah penting geseran dapat dikurangkan, jadi ia dapat mengelakkan kesakitan kepada anda. Masalah atau cabaran kedua adalah dari segi tekanan ataupun pressure. Jadi bila anda duduk di saddle anda boleh lihat video-video saya tentang bike fitting dan bagaimana mengatasi masalah kesakitan pelana dalam video-video saya yang sebelum ini. Dan ini adalah juga berkaitan dengan tekanan dan pressure. Saya ada memberi tip dalam video-video tersebut. Dan itu adalah masalah kedua. Dan ketiga adalah masalah dari segi cuaca. Jadi cuaca di Malaysia ni memang tak menentu. Kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang panas terik. Jadi anda kenalah memilih bib shot yang sesuai untuk keadaan cuaca. Jadi itu 3 masalah ataupun cabaran yang anda hadapi tentang memilih bib shot anda. Baiklah, tips saya yang pertama dalam memilih bib shot ini, pertama sekali ialah bib shot tu saiznya kenalah betul ataupun kalau boleh kenalah tepat. Jadi saya juga seperti anda dan sebelum ni saya tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi di mana saya kalau pilih bib shot ni saya ikut nak pilih seluar ataupun nak pilih saiz baju. Jadi sebenarnya itu tidak berlaku dengan bib shot. Ia berlainan. Kerana bib shot ni ia kena betul-betul fit. Kena betul-betul sesuai untuk saiz anda. Jadi dia tak boleh terlebih dan tidak boleh terlampau ketat. Jadi bib shot ni saiz adalah segalanya. Jadi saya pernah mencuba, sebelum ni saya pernah berkongsi juga, saya pernah mencuba black sheep. Jadi bib shot ini pada mulanya bila saya pergi ke kedai, contohnya saya pergi ke kedai The Artisan, saya selalunya saya akan cuba bib shot saiznya M. Pembantu jualan tu, bila dia tengok, dia macam tengok cutting saya ataupun fit saya tidak sesuai. Jadi apa yang dia cadangkan ialah dia suruh saya cuba memakai bib shot saiz XS. Jadi itulah kali pertama saya memakai bib shot saiz XS. Selalunya saya pakai saiz M
ataupun S paling kecil, tapi ini dia suruh pakai XS. Jadi apa yang berlaku ialah memang saya terperanjat bila saya memakai Big Shot Black Sheep ni, di mana Big Shot ni kalau tengok segi paddingnya agak lipis. Jadi saya tak yakin bahawa Big Shot ini dapat mengatasi ataupun menyelesaikan masalah dengan kesakitan plana ataupun saddle soreness ni. Tetapi bila saya pertama kali mencuba saiz XS ni, memang luar biasa. Okey, luar biasa, sebab barulah saya tahu betapa pentingnya saiz bib short ni dalam pemilihan bib short kita. Jadi memang tidak sakit. Untuk kayuhan 100 ke bawah, memang Black Sheep ni adalah pilihan saya sebab dia style, okey, dia ada design yang menarik dan bib shortnya juga ringan, okey, lipis dan memang sesuai untuk kayuhan 100 ke bawah dan dia tidak mengakibatkan apa-apa kesakitan pada saya lah. Jadi saiz adalah penting. Okey, jadi bila saya memilih jenama-jenama lain, jadi saya memang mencuba beberapa saiz dan kalau boleh saya pastikan bahawa saiz itu memang sesuai untuk saya. Dan contohnya map. Okey, map saya pernah cuba saiz XS tapi memang tak boleh masuk. Kan? Jadi kalau tak boleh masuk tu janganlah paksa kan, nanti terkoyak pula. Bila kita berkayuh malu pula kan. Saya telah memilih saiz S. Memang saiz S untuk jenama map, bib short jenama map memang sesuai untuk saya. Tapi berlainan pula untuk Rapha saya akan milih M sebab materialnya berlainan. Sebab Rapha ada yang menggunakan kainnya agak kasar sedikit, agak keras sedikit. Jadi stylenya memang klasik dan bila kita pakai pun dia macam nampak loose. Jadi itu memang style Rapha. Untuk jenama Rapha ialah saiz M. Jadi saiz adalah penting. Kenapa saiz ini penting? Sebab apabila anda memilih bib short saiz yang betul, di mana chemise adalah padding di dalam bib short. Okay, anda kena belajar bahasa baru, iaitu chemise ni ada berwarna merah, ada berwarna kuning, okay, ada berwarna hitam. Jadi chemise ni ataupun padding ni apabila melekat, okay, ia berada betul-betul rapat, fit dengan bahagian punggung ataupun buntut anda. Jadi ia memang mengurangkan geseran ataupun dipanggil shuffling tadi. Jadi bila dia melekat, ia kurang shuffling. Jadi anda tidak akan merasa sakit. Tentang kesakitan disebabkan oleh pressure ataupun tekanan pula, itu masalah lain. Itu bergantung pada bukan saiz tetapi pada density. Itu saya akan kongsikan sebentar lagi. Jadi saiz adalah penting. Itu tips saya yang pertama. Ingat ya, saiz adalah penting. Jangan beli seperti kita beli baju, t-shirt ataupun beli seluar. Kalau kita nak loose, kita beli macam saiz yang besar sedikit. Tapi untuk bib short kena betul-betul fit. Kena betul-betul ngam, okey, supaya kita mengurangkan shuffling ataupun geseran. Tips saya yang kedua adalah tentang chemise. Chemise adalah padding pada bahagian bib short anda. Okey, saya telah terangkan tadi, ada chemise berwarna merah, ada warna kuning, warna biru, warna hitam. Saya ingin berkongsi, dengar betul-betul, bib short yang terbaik dari segi chemise-nya adalah daripada Red White Apparel. Ingat, Red White Apparel. Bib short ni semenjak tahun 2018 lagi saya telah memakainya dan pada waktu itu saya mengalami kemalangan. Saya jatuh, aksiden basikal dan koyak bib short saya. Dan bagusnya ialah memang bib short ini standardnya ialah international standard. Ia dikeluarkan oleh syarikat daripada Singapura. Okey. Dan bib shortnya dijual dalam US dollar lah. Okey, anda boleh beli secara online. Okey, ini adalah bib short Red Apparel. Jika lihat teksturnya, okey, paddingnya dia ada dua jenis, iaitu untuk yang long distance, untuk kayuhan 5 jam ke atas, anda akan menggunakan high density punya padding. Paddingnya lebih tebal, lebih elastik. Okey, dan paddingnya memang sedap. Bila anda pakai, anda akan rasa dia macam tebal. Okey, dan anda rasa yakin untuk berkayuh pada jarak yang jauh. Okey, jenamanya Red White, modelnya Stealth. Itu untuk kayuhan 5 jam ke atas. Dan Red White ni juga mempunyai entry level, iaitu di mana anda boleh pakai The Entry, modelnya The Entry,
iaitu untuk kayuhan dalam 3 jam. Okey, untuk medium distance lah, untuk kayuhan yang jarak sederhana. Jadi anda boleh pertimbangkan berjenama red white ni. Memang Chemis yang terbaik sekali. Okey, dan saya telah menggunakan semenjak tahun 2018. Dan apa yang berlaku tadi saya beritahu ialah saya telah mengalami kemalangan dan bib shot saya koyak. Saya telah diberitahu oleh rakan saya di mana saya boleh membeli semula red white ni pada harga yang istimewa. Dia panggil crash replacement discount. Berbaloi lah saya beli. Jadi saya memang suka sangat dengan bib shot red white ni. Memang kalau anda untuk pergi Audex untuk 200, 300, 600 sekalipun, semestinya 600 anda kena tidur lah kan, 600 km sekalipun, inilah bib shot Audex yang terbaik bagi saya. Jadi saya memang yakin untuk Century Ride memang tak ada masalah. Okay? Bukan sebab red white menaja saya, sebab itu saya recommend, tapi semenjak 2018 lagi saya telah mencuba banyak bib shot dan ini adalah cubaan pertama dan saya memang sangat yakin dengan bib shot ini untuk long distance. Jadi padding adalah sangat penting. Sebelum ini saya juga newbie seperti anda. Contohnya saya membeli padding sebegini. Jadi anda mesti pernah tengok kan padding sebegini. So kononnya di sini ada gel, di sini macam-macam lah, ada density 150 dan sebagainya. Tapi masalahnya terlampau banyak bersegi-segi ni, berbentuk-bentuk acuannya. Jadi ini menyebabkan di antara celahan ni menyebabkan chafing. Okey, tengok permukaannya memang tidak rata dan permukaannya banyak bersegi-segi. Ini sebenarnya akan menyebabkan chafing. Jadi sebenarnya walaupun untuk newbie boleh tahan, anda boleh cuba, anda masih boleh berkayuh, tetapi sebenarnya ini bukanlah bib shot yang terbaik. Untuk kayuhan yang lebih jauh lagi dan lama kelamaan masih mengalami masalah kesakitan menggunakan bib shot sebegini. Memang bib shot ni murah, anda boleh dapatkan daripada Shopee di mana ia dikeluarkan oleh syarikat-syarikat daripada China dan OEM lah kan, cetak rompak kan. Nampak tebal saja anda ingat ini dapat mengatasi masalah bib shot anda. Sebenarnya ia tidak mengatasi masalah bib shot anda. Kalau boleh anda elakkan untuk dapatkan bib shot sebeginilah. Murah, memang murah. Jadi kalau terpaksalah. Tapi kalau anda dapat kumpul duit, anda dapat bertabung, jadi pilihlah bib shot yang terbaik. Anda tidak perlu ada bib shot yang banyak, tetapi anda hanya perlu ada 1 atau 2 yang terbaik, cukup. Anda akan berasa yakin selepas ini untuk berkayuh. Jadi ini anda cuba elakkan. Baiklah, untuk kategori yang ketiga ialah dari segi material ataupun bahan yang digunakan untuk membuat bib shot. Memang secara umumnya bib shot ni dibuat daripada lycra. Okey, lycra ni memanglah dia supaya lebih elastik, ia akan mengikut bentuk badan anda. Tetapi ada juga teknologi yang saya suka dari segi bahan yang digunakan adalah bib shot dari jenama MAP. So bib shot ini memang agak mahal juga. Ini adalah versi Pro, di mana bib shot ni dalam sekitar 390 Australian dollar tak silap saya. Lebih kurang 1000 lebih duit Malaysia, 1200, 1300 begitulah. Dan tapi anda juga boleh beli, bila 1000 lebih ni kena tax kan. Jadi anda kena bayar tax ataupun duty custom. Jadi anda boleh beli juga daripada Shopee, iaitu Psikologi Bangsa ataupun Psikologi Malaysia. Mereka juga menjual jersey bib shot daripada jenama MAP ni. Jadi anda boleh beli terus, tak perlu risau pasal duty custom. Ini memang MAP ni adalah terkenal jenamanya. Memang paddingnya high density untuk Pro ni. Jadi memang anda akan berasa yakin. Tapi materialnya yang saya kagum lah. Materialnya memang fit. Bila anda pakai, material ni seolah melekat pada badan anda. Dan dia memang elastik, dia mengikut tubuh badan anda. Begitu juga dengan jersey. Kalau anda beli jersey daripada jenama MAP, memang cantik lah. Anda tak rasa macam ada sini terlebih, sana terlebih kan. Jadi memang cantik cuttingnya. Okay, begitu juga dengan bib shot daripada jenama MAP. Memang cuttingnya cantik, bahannya elastik, di mana ia sangat elastik, ia mengikut. Dan di bahagian getah ni, getah di bahagian kaki ni memang melekat. Itu adalah penting supaya
getah ni kadang-kadang ada yang anda beli yang murah daripada China, di mana ada yang terlampau ketat. Okey, bila terlampau ketat ni, ia menyebabkan kesakitan pada peha anda dan ia tidaklah ternaik kan. Bila getah ni tak sesuai, dia ternaik. Jenama daripada MAP ni, bip shotnya selalunya ialah UV protection, iaitu 50 plus UV protection SPF. Kalau nak yang aero, okey, nak yang materialnya sedap, melekat, okey, pada badan anda boleh pertimbangkan juga bip shot untuk jenama MAP. Tapi poin yang saya ingin nyatakan ialah bahan juga adalah penting. Jadi macam tadi, iaitu red white apparel, MAP, memang bahannya penting. Tapi untuk jenama Rapha, kalau dari segi bahannya, saya kurang sedikit kepada Rapha, sebab Rapha ni materialnya agak tebal dan kadang-kadang ia agak keras. Tapi kalau dari segi bahan, material yang terbaik, saya lebih suka sama ada Red Apparel ataupun MAP. Okay. Tapi untuk Rapha, untuk kayuhan santai-santai, untuk medium range, untuk 100 ke bawah, saya rasa okey. Tapi untuk Audax, untuk perlumbaan, saya lebih suka pada MAP dan juga Red White. Okay. Kriteria yang keempat ialah dari segi jarak kayuhan. Tadi saya pun banyak cerita pasal jarak kayuhan kan. Jadi anda perlu tahu bila anda berkayuh tu untuk apa kan. Jadi kalau anda berkayuh untuk santai, untuk katalah 50 km, okey, dan ke bawah, untuk fun ride dan sebagainya, saya suka memilih jenama macam Sentini. Okey, Sentini ni simple saja. Kalau lihat dia punya chemise ataupun padding, memang biasa saja, tak ada pun contour ataupun molding di sini. Ketebalannya sama saja di semua bahagian. Tak seperti yang tadi, untuk kayuhan yang jauh, ada bahagian tertentu adalah lebih tebal. Jadi ini untuk kayuhan yang sederhana. Anda boleh pertimbangkan untuk jenama Santini. Tapi boleh tahan juga harganya dalam 300 lebih, 400 lebih. Ini anda boleh pergi mana-mana kedai basikal. Dan juga untuk kayuhan sederhana, untuk santai-santai, sebab Rapha ni lebih kepada lifestyle kan. Anda boleh pilih jenama Rapha. Ini ialah bip shot model klasik. Boleh tahan juga padding dia, biasa saja. Tapi kalau lebih daripada 160 untuk Audax, agak sakit jugalah, terasa jugalah untuk padding Rapha ni, sebab dia mungkin bukan untuk long distance. Okay? Dan seperti yang saya kata tadi, untuk kayuhan jauh, tidak lain dan tidak bukan untuk Red White, di mana density-nya tinggi. Dan Red White juga mengeluarkan, untuk kayuhan jauh saya cadangkan Red White dan juga MAP. Okay? So MAP ni anda pilihlah yang paling high end seperti Pro. MAP juga punya version, iaitu untuk training. Training ni untuk mungkin kayuhan yang sederhana lah, untuk 100 km ke bawah. Dan yang terakhir sekali, kriteria yang terakhir sekali yang anda perlu pertimbangkan adalah matlamat anda berkayuh. Jadi bip shot ni ada matlamat tertentu. Matlamat lain lagi untuk off-road. Contohnya off-road, anda boleh pertimbangkan untuk contohnya Red White mengeluarkan bip shot yang ada dipanggil cargo. Okey, cargo bip shot, di mana dia ada poket. Okey, di sini dia ada poket. Jadi dengan adanya cargo bip shot ni, anda boleh letakkan handphone anda di bahagian sisi. Dia ada kiri dan kanan. Ini pun ada. Anda boleh letak duit. Okey. Dan di bahagian belakang pun ada poket yang besar. Anda boleh letakkan power gel, energy gel, dan mudah saja untuk anda ambil. Dan selain daripada itu, anda juga boleh meletakkan botol air di belakang poket yang besar ini. Jadi bila anda berkayuh, anda boleh ambil botol air juga. Jadi itu antara kelebihan jika anda memakai cargo bip shot. Jadi banyak poket. Jadi anda boleh bawa untuk kayuhan off-road, untuk kayuhan Audax, sebab banyak poket-poket yang anda boleh gunakan. Dan untuk off-road, ada juga yang suka shorts. Okay? Ini bukan bip shot tapi shorts, tetapi dalamnya ada padding. Okay? Ada padding. Ini adalah jenama daripada Endura. Okay? Jadi mereka yang off-road tu, brand Endura ni terkenal lah
untuk geng-geng MTB, untuk gravel. Jadi anda pun boleh memakai short yang ada padding sebegini. Jadi saya telah berkongsi banyak tip dia, apa masalahnya dan apakah faktor-faktor yang penting untuk anda memilih. Dan selain daripada itu, okey, jika nak kurangkan lagi masalah tentang shafting ni, ialah anda juga boleh menggunakan iaitu dipanggil chamois cream. Okey. So sebelum ni saya banyak juga bercerita tentang chamois cream ni, di mana anda boleh sapukan chamois cream ni di bahagian punggung anda. Okey, anda sapu di bahagian bontot. Semualah anda sapu di bahagian yang ada kontak dengan saddle anda. Anda sapukan krim ini. Dan ada juga yang dalam video-video yang orang lain, okey, video-video lain menunjukkan bahawa anda sapu chamois cream ni di padding, di pad ataupun chamois bib short anda. Tapi saya tak galakkanlah, cepat habislah kalau anda sapu di situ. Lebih anda sapu di bahagian kulit anda. Okey, saya rasa itu lebih jimat dan berkesan juga. Setakat ni saya tak ada masalah dengan shafting. Okey, disebabkan ini adalah salah satulah cara kita kena pilih bib short yang betul. Kita kena ada chamois cream. Anda boleh lihat video-video saya tentang di mana bike fitting adalah penting. Saddle juga, pilih saddle yang sesuai untuk anda pun adalah penting. Jadi ini faktor-faktor ni dapat menyelesaikan masalah saddle soreness. Okay? Tapi topik kita pasal big shot. Jadi saya telah memberitahu beberapa jenama yang sesuai untuk anda. Dan seperti yang saya maklumkan sebelum ni, ialah di mana prinsipal saya ialah kalau boleh kita nak tutup buku. Kita tak nak masalah ni berlanjutan. Jadi kalau kita ada masalah dengan bib shot, kita pilih yang terbaik yang sesuai untuk kita dan kita boleh tutup buku dan kita tak payah fikir lagi masalah ni dan kita boleh hanya tumpukan pada berkayuh saja. Kita nak enjoy saja. Jadi saya rasa bib shot ni adalah pelaburan yang baik jika kita mendapat bib shot yang sesuai. Jadi anda dapat menyelesaikan masalah ni dan semestinya anda akan lebih bersemangat lagi untuk berkayuh. Jadi itu saja perkongsian saya tentang bib shot dan semoga anda akan terus bersama saya dalam video-video saya yang akan datang. Jangan lupa share, like dan komen. Semestinya anda punya pendapat anda sendiri dan mungkin ada jenama-jenama lain yang saya masih belum kongsi lagi. Anda boleh kongsikan bersama-sama dalam ruangan komen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.